Assalamualaikum dan salam sejahtera. Macam biasa, saya Farhan Ikram. Setiap minggu hari Rabu pukul 3.30 kita akan bersiaran macam biasa untuk M-Star Live Plus. Hari ini, minggu ini merupakan episod ke-19. 19 episod dah kita bersiaran. Okey, macam biasa, bukan saya seorang yang akan bersiaran tapi ditemani oleh rakan-rakan sejawat saya. Hari ini kita ada Karami. Thank you Karami. Macam biasalah kita Macam hari Rabu biasa. kan. Oh. Dekat sinilah kita hari Rabu. Yes. Macam mana sihat? Sihat Alhamdulillah. Sihat, Tahu rambut Karami ya? Yelah, kita kadang kenalah tukar-tukar. Orang kata tak adalah bosan kan. Kalau orang kata kehidupan ni sesekali kena ada perubahan. Ini inspirasi Korea atau bagaimana? Tak ada Korea, tak ada apa. Ini inspirasi wajah Malaysia lah. Wajah Malaysia tetap ada yang identiti itu fix dalam jiwa Karami nampaknya. Lagi hari ni 1 Julai, kita bulan baru. Kita nak masuk bulan baru. Kita orang kata banyak bisnes-bisnes pun dah boleh dibuka PKP ni kan. Dan juga saya pun nak masuk tahun baru. Jadi orang kata supaya tak nampak orang kata tua, terpaksalah kita ubah image tak apa, kita maintain. sikit. Orang-orang cerita ni maintain. Okey, selain daripada Karami kita juga ada Izzat. Thank you Izzat join kita minggu ini. Izzat ada perubahan tak? Itulah, ada perubahan. Tak, baju Izzat cantik lah. Masih wajah yang sama. Masih wajah Mesej yang sama. siapa tu? Ini kita screenshot mesej bapak kita. I'm hungry. Dad, I'm hungry. Hi hungry. No, please no. Don't apa tu? Don't do it. I'm dead. No. Tak payah baca lah sebab macam pelik pula bunyi English tu. Selain itu kita juga ada Faizah. Faizah, thank you. Faizah tadi daripada assignment kat Shah Alam bergegas nampaknya ke studio. Thank you Faizah join kita. Terima kasih juga. Macam mana assignment tadi? Sama menyaman dengan ceritanya? Ya, betul. Okey, tak apa lagi. Saya pun kena samain. Story artikel tu dah keluar. So video tunggu sikit lagi kita akan release. So nantikanlah. Okey, Karami, banyak sebenarnya cerita kita hari ni. Kita ada cerita banyak. macam tadi, K-pop, cerita mula perniagaan. Ya, kita ada story hina menghina, bully membuli. Bully membuli. Kita ada pasal apa ni? Selfie apa? Selfie apa tu? Selfie apa tadi orang sebut? Filter yang merangsangkan, yang menyebabkan orang nafsu. nak rogol. Terangsang. Banyak sebenarnya cerita Takutlah. yang kita nak sampaikan, nak kongsi dengan anda hari ini. So, hari ini 1 Julai Karami, banyak nampaknya perniagaan yang orang cakap dah start terhenti mula kembali. Antaranya Panggung wayang kita ada. Wayang. Kita ada banyak lagi lah orang kata bisnes-bisnes ni yang dah start. Kalau kita tengok panggung wayang hari ni, wah ramai berpusu-pusu boleh. Tapi kena jarak lah Karami. Kembali semula kepada minat dia orang nak tengok wayang. Lepas ni siapa yang single, tak malulah duduk seorang-seorang. Ya, betul. Kan? Macam Karami berpunya? Tak berpunya ke tak berpunya ke, aku memang tak malu tengok wayang. Seorang okey je. Selain itu, Tadika juga dah mula, orang cakap ibu bapa dah mula hantar anak-anak kecil. Anak dah hantar ke Tadika? Saya belum ada anak. Belum lagi, insya-Allah tahun depan. insya-Allah. Mujur tak ada tahun ni. Kalau Amin. tak, Amin. penat pula nak pergi hantar anak dengan SOP semua kan. Pandai. Kita seling kan. Macam nak tengok wayang ni okey tak? Macam berpisah dengan isteri. Itulah tengok kat rumah je lah. Lagi senang atas talian. Macam Izzat, macam mana? Kita okey je tengok wayang duduk jauh-jauh pun. At least keluar wayang tu boleh kembali dekat. Kena biasa. Contoh lah. Tak ada berjauhan. Ni Faizah ni. Saya okey je. Tengok seorang-seorang ke. Dia tak masuk wayang lah. Kenapa pula? Takut dia cakap. Ada Saya cakap kan? Macam selfie lah, tak nak pakai filter, takut. Takut kena betul. Dan rogol. selain daripada itu ada juga satu hari bulan ni juga, hari ni juga bermulanya perniagaan orang cakap taman-taman tema. Taman tema, rindu taman Dibuka, tema. Macam nampak ni. Bercerita tentang taman tema ni, kalau korang nampak dekat depan kita orang sekarang ni, Patutlah aku ada tengok. banyak set daripada Lego. Kita ada kita ada 5 set. Nak bagi orang ke ni? Of the Rat. Takkan nak letak atas ni je. Mesti kita bagi orang. Ingatkan hiasan je tadi. Itu sebab tu kita bercerita tentang taman tema. Sekarang ni dekat depan saya, untuk anda semua penonton-penonton M-Star Live Plus sekarang ni, kita ada sesuatu yang istimewa. Nampak dalam ni macam sampul duit raya ni. Apa dia tu? Duit Dalam raya ni ke? memang saya tunjuk. Kamera mana? Ya Allah, Dalam ni ada tiket? 4 tiket. Setiap sampul ni ada 4 tiket. Ada 4, 1, 2, 2, 3, 4. terbalik. Okey. Ada 4 tiket ke Legoland Malaysia Resort. Ini pas. Semua benda boleh masuk ni. Oh ya? Ni tak ada yang sikit-sikit combo. All access All access yang bernilai Seriban. satu ni 4 tiket, satu ni 4 tiket bersama dengan satu set mainan Year of the Rat ni.
bernilai RM1,000. Kita nak bagi je kat korang. Tapi kita kita nak bagi je. Weh, aku nak boleh tak aku nak? Tak, Diam-diam lah, Takkan nak bagi macam tu je. Macam mana nak dapat tu? Kenalah follow IG Karami dulu. Aku nak je. Tak, sebenarnya kita nak bagi saja kat anda. Kita ada 5 set. Okey, 5 set. Ni beserta ni kita nak bagi saja untuk penonton-penonton di M-Star Live Plus FB sekarang. Tapi ada syaratnya. Ada soalan-soalan lah. Ada soalan tak susah pun. Soalan tak susah je. Aku baca. Apa kata kita bagi terus sekarang Nak bagi sekarang ke? Boleh ke? Dah boleh bagi ke Producer rasanya? boleh ke kita bagi sekarang yang Takutlah satu? pula nak bagi Kang. Soalan okey. Kau bagi soalan. Okey, bagi soalan. Aku tolong pegangkan. Okey. Soalan paling susah apa soalan dia ini? Soalan pertama, untuk soalan menang. paling susah lah. Okey, dekat situ kalau kita tengok. Semua bersedia Semua bersedia untuk Nak aku bacakan ke soalan? Ni siapa jawab, kita terus bagi je on the spot sekarang. Sekarang bagi? Yes, betul. Okey, aku bacakan soalan kat korang. Manalah tahu korang boleh, orang kata boleh apa? Boleh pergi berjalan dengan kawan-kawan lepas PKP ni kan stres. Jawab sekarang. Jawab sekarang, Dia terus punya menang. jawapan dia punya pemenang kita umumkan kat slot kedua sekejap lagi. Oh, 5 slot minit kedua. lagi. Okey, kita pergi ke soalan pertama. Soalan pertama. Di manakah terletaknya Legoland Resort Malaysia? Alah, senang sangatlah soalan tu. Legoland Malaysia Resort, sorry. Legoland Malaysia Resort. Alah, kalau korang jawab, kat mana terletaknya Legoland? Masih sempat Siapa lagi jawab Google. dekat ruangan komen dapatlah. Dapatlah ni. RM1,000 kot. Dapat set ni Ada 4 tiket ni. Kalau macam orang yang dah kahwin ada anak 2 orang sedang elok lah. Betul. Orang cakap kan. Izzat pernah pergi Legoland? Belum sampai lagi. Belum So sampai kita lagi. nak jawab juga lagi. Nak jawab juga. Mana tahu Okey, kalau Izzat tahu Tak apa boleh, jawapan orang dia? dalam tak boleh, sorry. Tiba. Kena bagi clue ke macam mana ni? Clue dia di mana? Di mana? Di Utara ke selatan tanah air. Selatan. Selatan. Tak pandai lah. Tahu. Tak Alah, tahu. takkanlah Korang korang tak pandai-pandai tahu. lah. Okey, Faizal kita pernah tengok sampai mungkin Legoland, ada yang Izzat? jawab. Belum lagi. Belum ada Belum rezeki lagi. Best benda ni tikus. Korang boleh terus jawab kat sini sebab saya baca banyak gila ni. Jawapan semua dah tepat ni, tapi biar producer kita yang pilih siapa yang diorang nak sebenarnya. Oh, kau nak sama aku dengan tikus ni pula. Handsome macam ni tak baik cakap kita tikus. Siapa yang buat ni? Kita pilih pemenang dengan jawapan yang paling tepat untuk menangi set yang bernilai RM1,000 ini. Maknanya total ada RM5,000 nilai kat atas table ni. Yes. Korang share, korang like, Yes. mungkin hadiah-hadiah ni akan menjadi milik korang. Okay, kita dah diberitahu oleh producer kita 4 hadiah untuk jawab yang betul dan satu lagi set hadiah untuk mereka yang share paling banyak dan juga komen. Yes. Korang share je lah, tak share kisahlah. Korang share semua, mana tahu hadiah ni akan jadi milik korang kan. Yes. Sambil-sambil tu kita sebenarnya nak berborak lagi kan. Banyak kan betul, isu kita hari ni banyak kan. sangat topik hari ni. Topik yang panas-panas, orang cakap semuanya. Ya, betul. Yang Antaranya mungkin ialah pasal topik filter-filter yang merangsang nafsu. boleh Filter pun Cuba tanya Pak Izzah lah, kita tanya wanita. Cuba ulas sikit Pak Izzah. Alamak, filter pakai filter tak ambil gambar? Tak. nipu lah. Sebab Pak Izzah sendiri Percaya jarang je. ambil gambar. Kita betul lah macam Karim cakap tadi, kita macam tak berani nak ambil gambar, takut ambil gambar. Tu yang kita tak filter pun tak pakai, apa tak pakai. Itulah dia. Tapi macam isu ni korang tahu kan isu pasal apa kan? Mungkin korang lelaki korang tak rasa kot macam Pak Izzah sendiri. Bagi Pak Izzah benda ni Terpulang. bukan nak kata terpulang, tapi macam Pak Izzah sendiri tak pernah rasa. Tapi sebagai wanita, Pak Izzah pun macam terpalit sikit lah. Ada affected sikit lah. Sebab filter. Ya, sebab filter gitu. Tapi walaupun bukan tak pakai. perempuan je yang pakai filter. Kalau kita tengok lelaki macam Ijat pun pakai juga filter. Betul tak? Betul. Kita mengaku je lah pakai filter. Tapi ada tak macam sampai orang kata nak mendorong untuk orang merogol Izzat? Kan rogol ni satu benda yang sangat berat kan Ya, sebenarnya. betul. Tak Tak ada sampai lagi. nak sebut pun kan? rasa macam Yalah. Bagi kita zakat ni okey lagi lah kita duduk pakai filter setiap hari Betul, pun. Untuk betul, tatapan betul. rakan-rakan terdekat je, tak adalah untuk public ke semua. Betul. Okey, macam kita tengok sekarang ni orang cerita punca benda ni semua sebab daripada Fin Jamal dan macam Syed pun tak tahulah sangat cerita pasal Fin Jamal yang sebenarnya. Betul. Mungkin kecil boleh cerita sikit Fin Jamal ni apa sebenarnya menyebabkan isu ni Jadi sebenarnya panas? ada beberapa Insta story yang dimuat naik oleh Fin Jamal berkenaan pendapatnya lah sebenarnya pendapatnya mengenai apabila persediaan seorang wanita untuk bersedia untuk suami pulang rumah tu bersedialah untuk apa-apa yang terjadi. Macam itulah korang kena baca lebih lanjut sebenarnya. Ingat saya tak nak ulas lebih lanjut kat sini. So mungkin ada terselit petikan-petikan hadis dan sebagainya yang Fin Jamal selitkan
Dan itulah yang orang kata membuatkan netizen agak marah dan sebagainya. And then bila ada cakap komen daripada pihak lain pula, seorang lagi selebriti itu Wadina dan sebelum tu Caprice kan? Yes. Jadi maknanya orang kata isu ni mungkin penyalahgunaan ayat tu lah yang menyebabkan isu ni jadi hype kan. Macam Faiza follow tak cerita ni? Follow sikit lah, tapi bagi Faiza isu ni berat. So Faiza sendiri tak berapa berani nak ulas. Sebab kita pun macam Caprice cakap, dia bukan ustaz, bukan ulama. Betul. Tapi dia macam balance kan, dia ada dua belah pihak yang apa orang kata pihak Wadina yang mungkin bersetuju dengan Wadina, yang bersetuju dengan Fin sendiri. Masing-masing ada pendapat sendiri kan. Betul. Okey, tapi sebelum tu Kak Remy, apakah kita baca sikit komen netizen pengikut kita di Instagram YouTube. YouTube. Okay. YouTube kita dah buat soalan dekat YouTube community sebentar tadi. Soalan yang berbunyi begini, kecoh selebriti berdebat isu filter jadi punca jenayah rogol. Pendapat anda tentang punca rogol? Okey, 64% menyatakan perempuan suka post gambar meminta. Perempuan dipersalahkan. 64% lebih daripada separuh ni. And then 11% si perogol ada masalah mental. Okay, kita tak tolak juga pendapat itu. Yang 23% pelbagai faktor yang sukar untuk dibahas, dan kemudian ada pendapat-pendapat lain juga daripada netizen. Ini ialah antaranya berbunyi begini. Okey, saya bacakan komen daripada Don Juan. Seriously, mentaliti rakyat Malaysia salahkan mangsa rogol. Kenapa begitu? Kolotnya. Habis macam mana pula dengan kanak-kanak dan juga orang tua yang dirogol. Yes, maknanya tak boleh letak 100%. Betul, kesalahan tu dekat semua orang kan. Kita nak cerita kan? Banyak pun kita pun Yalah, tak reti lah. Orang kata kan takut tersalah cakap pula, takut betul. orang salah faham pula sebab isu-isu rogol ni sensitif kan. Betul. Jadi kita dengar sinilah apa kata orang kata pakar yang lebih mengetahui mengenai isu ini. Kita ada Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan. So jom kita tengok. Sebenarnya di dalam Al-Quran Allah telah menggariskan dan memberi panduan kepada kita semua. Yang pertama, apa yang disebutkan di dalam surah An-Nur ayat 30, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, kata Allah Subhanahu wa taala. Iaitu Allah menegaskan, kul, katakanlah kepada orang mukmin, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Maka bila mereka menundukkan pandangan, wa yahfazu furujahum, maka akan terpeliharalah dan akan terjagalah nafsu mereka ataupun kemaluan mereka. Kata para alim ulama, disebabkan mata, maka akan timbullah nafsu yang tidak sepatutnya. Kemudian dalam ayat ke-31, Allah menegaskan kepada orang perempuan juga, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada wanita-wanita yang mukminat untuk menundukkan pandangan mereka, dan bukan sahaja pandangan, maka apabila pandangan mereka ditundukkan, maka akan terpeliharalah nafsu dan kemaluan mereka. Kemudian Allah tegaskan, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, dan janganlah kamu menonjolkan ataupun mempromosikan apa yang ada pada kamu, melainkan apa yang zahir padanya. Kata ulama, yang zahir padanya adalah muka dan tapak tangan. Apa yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini adalah masing-masing menyalahkan di antara satu sama lain. Sepatutnya setiap orang mengambil peranannya. Yes, betul tu. Setiap orang main peranan, orang kata dalam menjaga diri kita sendirilah. Betul. Kita tak boleh nak salahkan satu pihak aja. Betul. Tak boleh kita kata ini punca, salah orang ni. Tak boleh sebenarnya. Kita sendiri pun tak pernah contribute untuk mengurangkan lagi kes-kes begitu. Betul. Ada pula dipersalahkan pula orang tu. Tak patut kan? Yalah. Orang yang kena rogol pula dipersalahkan. Apa macam dekat YouTube poll tadi, dia kata yang paling tinggi, vote yang paling tinggi disalahkan perempuan betul. Salah perempuan menayang aset-aset lah. Yang tu bagi Faiza tak ada benarnya. Ada dia tak sebab macam kalau kita buka IG Faiza, buka je timeline tu. Campak macam tu. Oh, tercampak pun Tak, dia macam tak boleh juga salahkan 100%. Sampai yang lelaki yang duk rogol pokok tu apa cerita?
Tak tahu. Tak, yang tu tak. Dah Tapi pokok pula. Kes kat mana ni Faiz nak jumpa ni? Ada korang pernah dengar ke? Boleh komen? Pokok. Ya, ada. Tapi betul lah kan sebelum ni ada juga macam haiwan sendiri yang kena rogol macam lembu, kambing, ayam sekalipun. So apa salah kambing? Okey, kita nak sejukkan suasana sebab ada dah kena rogol ayam, rogol pokok, aku dah takut. Kita nak umumkan pemenang kita untuk Lego tadi. Di manakah lokasi terletaknya Legoland? Kita ada pemenang, kita ada Aina Batrisya. Yes, Aina Tahniah Batrisya. Aina, anda dapat ni Dengan tiket, dan juga 4 tiket ni. tiket 4 ini. tiket Boleh ke bawa Legoland. kawan-kawan. Aina boleh DM dekat kita nanti, kita akan bagi hadiah ni. PM kita dekat detail dekat awak, dekat nanti Facebook. kita kontak situ kan. Dah boleh Yang siap-siap lain jangan packing risau. baju. Kita masih ada lagi hadiah. Ada 4 set lagi untuk Yes. kita serahkan 4 set kepada untuk dimenangi. penonton-penonton kita dan kita akan bacakan soalan bila tu? Sekarang boleh? Kita bacakan Okey. soalan kedua. Okey, soalan kedua. Berapakah nilai hadiah untuk satu pemenang? Satu hadiah dua ni, berapakah nilainya? Komen sekarang. Siapa yang terpilih akan orang cakap Bukan murah tau. 1,000. Ini 1,000. Alamak, tercakap pula 1,000. Berapa nilai berapa ni? nilai dia? 1,000. Tak tahulah berapa. Itulah Dah soalannya, banyak kali berapa nilai sebut dia? dah kan tak dapat jawapan. 10 kali dah tersebut. Mulut tu tak boleh nak tahan kan. Okey, Izzat. Kalau Izzat lah, 1,000 Izzat buat apa? Pergi Legoland jugalah kalau ada 1,000. Tapi kalau boleh free, kenapa nak beli? Betul. Sebab tu Betul lah tak? kena komen, kena share, dapat Komen, free-free. share. Dan Jimat kita akan 1,000. umumkan siapakah pemenang yang akan Yes. mendapat Macam tiket. kita tekankan tadi, agak-agaknya rasa kalau jari tu tak bertuah, tangan panas orang kata, tak dapat nak menang, tak cukup laju nak jawab soalan kita, share paling banyak. Share share paling lah. banyak dan komen paling banyak. Kita kira yang mana paling tinggi, andalah pemenang untuk hadiah yang bernilai RM1,000. Weh, siapa nak bagi 1,000 senang-senang kau dapat macam ni. Kau dapat apa ni, tiket lagi. Satu tiket ni pun kita anggarkan ratus-ratus juga tau. Ya, ratus-ratus. Bukan Bayang je murah. lah, 4 tiket, total ni semua RM1,000. Dah Ha. lah, bekas cantik boleh buat duit raya. Sampul duit raya. Betul. Macam korang dah pergi PKP ni kan, mungkin ada yang stres duduk kat rumah 3-4 bulan kan, raya tak boleh nak pergi mana-mana. So inilah peluang untuk pergi bercuti dengan anak-anak, dengan Betul. kawan-kawan kan. Tiket dia pun cantik. Cuba zoom sikit. Tiket dia pun cantik. Cuba tengok. So korang boleh jawab sebab kita nak bagi Watak utama. tiket 4 Mana? tiket. Bukan senang tau. Macam Faizah dia dah biasa pergi Legoland katanya. Betul ke Faizah? Faizal nak pegang lah hadiah. Rasanya macam jawapan lain tadi. Masa Nak tanya. pegang hadiah. Tikus. Alhamdulillah. Selalu pernah pergi Legoland? Tak pernah. Tak pernah? Tak pernah. Belum ada rezeki kesian, lagi. tak pernah Lagipun pergi. kita dah tua kan. Legoland kan untuk dah. Tak apa cakap tak. Apa cakap? Kita Orang ingat tua betul lah kan? yang suka Tak, Legoland kita bukan sahaja Family. untuk kanak-kanak. isi Ada untuk keluarga. family, untuk nenek, atuk, semua boleh pergi. Atau rasa diri tu kanak-kanak pun boleh. Boleh Walaupun je pergi. Tak bukan kisahlah. kanak-kanak lagi. Orang kata kau seorang cikgu ke, ustaz ke, pengacara ke. Influencer ke. Boleh je pergi. Lagu Sebab macam peli orang je. memang banyak gila. Dan bila kat sana nanti korang boleh ambil gambar. Nak filter ke, tak guna filter ke. Semua boleh. Kan? Mesti gambar-gambar Tapi kalau kawan-kawan macam like. okey. Dia orang cakap pakai filter menaikkan nafsu Nafsu. kan. Tapi bila depan-depan tak elok macam mana? Tak ya juga kan. Tak, mungkin dia tengok filter tu gambar orang tu. Tetapi dia rogol orang lain. Kau kena tahu Ui, tu. banyaknya komen. Apa beri sambung tadi? Tak, macam dia tengok filter ni gambar orang lain. Tapi perasaan nafsu tu dekat orang lain. Maknanya dia imagine lah. Tutup bantal. Jadi imajinasi tu yang akan menyebabkan dia Ramainya suka. komen bagi jawapan. Ramai sangat lah. Bagi jawapan. Semua jawapan betul ni. Okeylah, kita tukar soalan lain lah kot. Itu soalan lain lah. Tukar soalan lain dah. Tak, untuk soalan pertama, Syed dia bagi alamat penuh. Bagi alamat penuh. Alah, tapi dah terlepas yang hadiah tu. Okey, itu soalan pertama. Soalan kedua ni, kita menunggu kita beritahu sekejap lagi ya. Sekejap lagi kita bagi Okey. tahu. Jadi 1,000. kita untuk blok seterusnya kita akan umumkan pemenang sebab kita orang kita orang rambang mata ni orang cakap. Sebab banyak sangat, so Banyak biarlah jawapan. kita orang punya Kalau biasa kau tak nak komen macam ni. belakang tabir yang memilih siapakah Ini yang akan ada menjadi hadiah pemenang. meriah. Kita Kita nak nak- siapa pula ni? Kita nak cerita pasal orang kata sekarang tengah aura musim panas K-pop. Kalau kita buka YouTube tu, ada Blackpink, BTS. Orang kata penuh lah sampai teaser Blackpink pun masuk dalam trending. Itu baru teaser. Baru Belum video teaser. klip lagi. Okey. Dan dia punya teaser tu je dah meletup-letup. Okey, cuba Izzat buat sikit. Macam mana dia punya teaser tu? Bukan Karami ada buat ke Eh, minggu lepas no, dekat no. Tak Rami dia buat rambut je. Macam mana teaser dia? How you like that tu macam mana? Bangunlah, cuba buat sikit. Astagfirullahaladzim. Sikit lah. Boleh Sikit lah sebelah. untuk Okey, minat okey, kita. bang. Okey, Segar. sikit. Macam mana ni? Macam mana? Oh, you like Kita pun tak ingat mungkin dia bangun. Okey, kejap. Blackpink BTS. Tak tahu lah macam Kita mana. kira. Blackpink BTS.
Blackpink. Blackpink, 1, okay. 2, 3. How you like that? Macam itulah kot. Kita tak ingat. Sebenarnya kita tak tahu sangat Blackpink ni. Ada seorang lagi peminat Blackpink tapi Siapa? dia dekat control room. Oh. Mungkin kita boleh panggil dia masuk. Ah. Dia pun dikenali sebagai Jisoo kat sini. Tak panggil nama sebenar Mesti dia. handsome kan? Handsome. Tapi nama Mesti sebenar dia handsome. Syahir. Panggil Jisoo. Oh, jantan. Lelaki. Minat Blackpink. Ramai sebenarnya Minat. lelaki minat Blackpink. Ini pun sama kan? Kalau kerja-kerja tu kan, tengok Blackpink je kerja dia. Oh, maksudnya dia lah antara orang cakap pengguna media sosial yang kerap berbalah kot. Mungkin Mungkin boleh boleh jadi. jadi Salah seorang tak boleh sentuh. Boleh jadi. Okey, kalau kita tengok Blackpink tu dia kata lagu apa ni? Apa nama How You tajuk Like dia? That. How You Like That ni orang kata dinanti-nantikan oleh peminat. Dalam masa beberapa jam je, juta-juta tengok. Oi, tapi sekarang ni cerita yang tu tak silap saya kecoh juga dekat Instagram kita. Kecoh? Komen beribu-ribu Apa-apa Macam sebab saja apa tu? yang pasal K-pop tapi memang macam banyak. berbalah. Kenapa berbalah? Izzat mungkin ada macam fakta-fakta tentang lagu ni yang Izzat tahu ke? How You Like That ni orang kata telah memecahkan rekod YouTube tontonan paling tinggi dalam tempoh 24 jam. Rekod tuan-tuan dan puan-puan. Lepas tu lagu How You Like That ni juga orang kata mencapai perfect all kill. Kalau dekat Korea ni kalau contohnya ada 200 jenis carta, lagu tu memang juara nombor 1 di 200 carta tu. Tapi kita tahulah jumlah berapa semua. Tapi dia perfect all kill. Lagu pertama dalam tahun 2020 yang mencapai PAK, perfect all kill tu. So something yang kumpulan dengan lagu pertama dalam dekad ini 2020 yang berjaya mencapai status tu. Mana-mana lah dekat YouTube, carta trending YouTube tu pun kalau kita tengok semua nombor 1, nombor 2, nombor 3 Memang dia. Korea. Tapi nombor 1 Blackpink. Ah. Okey, kalau kita katakanlah nombor 1, 2 Blackpink. Negara lain macam mana? Mesti benda yang sama, betul tak? Fenomena dunia lah. Jadi benda tu memang dinanti-nantikan. Walaupun mungkinlah ada yang komen kata lagu ni tak apa sedap. Okey. Ada yang kata tak sama macam Gitu. orang kata berbeza kan. Tapi peminat tetap menantikan orang kata lagu baru Sebab ni. rindu lama sangat Blackpink tak keluar lagu. Lama kan? Berapa bulan Rasanya tahun lepas last dia last release lagu. No wonder lah kita punya pengarah pun rambut pun Korean look. Oh, Dari jauh nampak. Inspirasi dia Blackpink. gulung-gulung kan. Tapi dia tinggi nampak macam Kwang So. Kuanso sangat kan. Dan kalau kita tengok Bang BTS Raya pun boleh tahan. Kan ada lagu baru juga, Stay Gold. Dia orang memang bersaing ke macam mana Kenapa masa yang sama kan? Kita pun tahu mungkin Lebih dia, kurang, dia dah lama plan tiba-tiba kena sekali nak buat macam mana kan. Tapi agak bersaing jugalah. Kau tengok artikel kat luar negara pun banyak buat Blackpink versus BTS. Tengok. Okey, bagi Izzat Blackpink ke BTS? Izzat play Blackpink Saja ke nak bagi BTS? korang bergaduh. Saya pilih Blackpink. Blackpink. Okay, Faiza Faiza, Blackpink. Blackpink. Awak? Blackpink. Oh, Blackpink. Okeylah, aku ambil BTS lah. So, at least ARMY tu akan menyokong aku kan. Okey, kita ada pemenang dah untuk berapakah nilai hadiah. Hadiah ni berapa? Kita dah ada pemenang dah. Saya dah dengar di telinga. Saya tak payah baca sebab banyak sangat. Kan kalau Okey, kita baca, siapa namanya? kita kesian. Kita ada Siapakah? Pudit Ahmad. Tahniah kerana memenangi satu set ni bernilai RM1,000. RM1,000. Wah, tahniah. Boleh ajak kawan-kawan. Dah boleh start packing baju malam Orang ni. kata kalau ada bini mungkin boleh ajak bini, kalau tak ada Tak bini ada, boleh boleh ajak ajak kawan 3 serumah girlfriend. ke, 3 kawan-kawan ke. Oh, so 3 maksudnya boleh? dapat tiket terus pergi lah? Boleh je terus pergi Boleh. kan. Pasti sampai hujung tahun. Okey. Soalan ni sampai hujung tahun. Soalan pula. Pasti Hadiah. sampai hujung tahun. Okey, Yes. kita nak teruskan dengan soalan ketiga. Saya nak yang paling susah. Paling susah soalan ketiga. Bagi paling susah. Bagi mencabar. Okey, dengar baik Ini soalan ketiga untuk peluang ketiga anda untuk memenangi set ini dan juga 4 keping tiket ke Legoland. Okey. Cuba. Soalannya berbunyi begini. Apa soalan tu? Senaraikan 4 nama pengacara M-Star hari ini. Susah tu. Inilah Tak soalan paling susah. weh. Sebab netizen kena karami je. Okey, jawab sekarang. 4 nama pengacara. Hari ini 4. Okey, 4 ada Karami, ada kecil, ada Faiza, ada Izzat. So tekalah ada siapa? Tekelah 4 orang je. Tapi ejaan kena betul tak? Tak ya Tak betul, payah. tak apa. Okey. Jadi Bunyi sudahlah. kita nak bersedekah je sebenarnya. Sekarang, jawab sekarang. Jawab sekarang. Kita Jawab gunakan sekarang. jawapan itu sekarang untuk kita umumkan sebentar sahaja lagi. So, pandailah. Korang teka dalam soalan ni bukan main susah. Ada 4 minit. korang teka 4 nama pengacara M-Star Live Plus pada hari ini. Inilah soalan paling mencabar setakat Soalan ni. mencabar. paling Aku mencabar. rasa soalan paling mencabar. Dah. Sebab bukan senang tau. Tak, bukannya senang nak sebut nama Karami, nama kecil, nama Izzat, nama Faiza, 4 nama. Apa
4 orang? 4 orang. Aku pun lupa kan nama Macam 4 orang tu mungkin seorang macam aku tak payahlah diperkenalkan. Mungkin kita ada Izzat, kita ada dengan Pak kecil. Izzah, kita ada kecil pun popular dia makan-makan tu sekarang kan. Krok 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 krok. ASMR. Ada program kan? ASMR. Oh, bestnya. Boleh kita umumkan kat sini tak? So siapa-siapa yang rasanya yang ada perniagaan kecil yang baru nak start berniaga, tapi yang penting kena ada IG sendiri untuk bisnes makanan anda. Boleh DM kita orang maklumat apa yang korang jual, apa yang diniagakan, dan kena boleh hantarlah gambar-gambar dan gunakan akaun IG makanan anda tu untuk saya review akan buat ASMR makan yang bunyi-bunyi. Tak, ASMR tu apa? ASMR adalah maksud panjanglah maksud dia macam satu, dia bukannya makanan saja, dia sebenarnya satu keinginan untuk dengar bunyi yang melegakan macam tu. Macam Izzat tahu tak ASMR? Tahulah, selalu tengok juga. Tu untuk apa? Makanan je ke apa? Bukan, ada juga yang buat macam sesuatu macam ni, bunyi macam tu pun orang nak dengar. View sampai juta-juta. Pun ada tahu. Tak, sebab aku pernah tengok urut, tapi urut dia tulis ASMR. Ya, betul. Dia sebenarnya bunyilah berkaitan dengan bunyi. Betul, saya cakap korek telinga pun ada. Okey. Nak dengar kita korek telinga. Kenapa tengok video urut tu? Tak ada lah. Tertengok. Dah ada pemenang ke? Kita nak tanya dengan pengarah kita kat belakang ni. Dah ada pemenang ke? Belum lagi. Okey, korang komen lagi. Share, yang penting share. 4 nama Faizah pula. 4 nama pengacara kita pada hari ini. Tak ada. Saya try tengok dulu. Rasa nak menitis air mata orang kenal nama kita. Izzat Khalizab. Izzat Khalizab. Bukan Izzat Khalizab lah. Izzat Khalizab. Banyaknya komen-komen ni. Izzat Khalizan, Faizah salah eja tu. Tak apa, banyak sangat ni. Aku pun tak tahu nak pilih macam mana ni. Saya selalu tengok orang makan sebelum tidur. Ada orang makan sebelum tidur juga? ASMR, ya. Dia membuatkan kau rasa deria tenang. rasa. Deria telinga kau tu macam terangsang. Macam tu. Tak perlu pakai filter lah. Tak perlu. Boleh terangsang dah. Yang penting, saya nak buat review tu percuma. Setakat ini percuma. So, better kau cepat-cepat lah. Sebab korang tahu kalau korang nak review makan ni, kebanyakannya semuanya memerlukan modal. Tapi ini percuma dengan view kita orang yang not bad. So, why not? Lepas ni terus DM kita orang apa yang korang jual. Tapi kalau boleh, sebenarnya permintaan saya kalau boleh makanan yang heavy. Kalau boleh yang ni kita tolak, tapi dulu makan yang heavy dulu. Makanan yang berat lah. Makanan yang berat dulu. Tak boleh ke? Macam popcorn ke? Tak boleh lah? Boleh, nantilah kita yang berat dulu. So, maknanya lagi berat lah saya nak makan. Yang lagi sedap. Gemuk lah kau lepas ni Tak, memang dah gemuk dah sekarang. Itulah dah gemuk, tambah gemuk lah. Kita gemukkan je lah diri. Sudah kena kecam sekejap lagi. Aku buat body shaming. Okeylah kita. Tak apa, tak marah tak apa. Tak marah tak apa Tak marah, tak ada masalah. Okey, kita nak topik seterusnya pula. Topik Pasal artis murung. Yes, artis Murung sebab apa tu? Tekan. Sebenarnya banyak tak. Seminggu dua ni, macam minggu lepas ada penyanyi Nana Shimi bercerita tentang dia tertekan sebelum ini dalam industri di sini Dia alami mental. Tak boleh, nanti kita cerita sebab nanti kita nak call dia kita nak call dia. Lepas tu Yoni Boy, macam 2 hari lepas saya pergi salah satu event, Yoni Boy bercerita tentang dia pernah dibuli, menjadi masa bully, dia kemalangan, orang ejek, rupa paras dia begitu begini. Macam semalam tadi Zizi Kirana diuji pendek, jongang hitam. Astaghfirullahalazim. Astaga. Padahal cantik je orang tu. Padahal elok. Faizah pernah tak dihina sedemikian Pernah rupa? lah. Okey, orang hina apa? Apa masa sekolah rendah kan, orang cakap biskut. Kenapa? Sebab muka Faizah dulu bintik-bintik banyak sangat. Sebab tak panggil macam Chips SpongeBob. More ke apa? Biskut Chips More. Chips More. Yes. Chips More. Tak baik amat tu panggil biskut. Betul. Lepas tu hitam-hitam lah kena kutuk. Kutuk-kutuk pun pengacara sekarang. Itulah dia cakap sebab tu. apa orang kata menggerutu kan. So dulu dekat daya ni banyak gila bintik-bintik. Ladang lah, ternak. Ya betul. Tapi sekarang lihatlah Faizah di mana. Pengacara. Allahu Akbar. Selama 2 minggu. Rasanya Faizah dah lama tak live ni. Itulah. Memang tak live kan. Ini sekarang peminat pengacara. rindu. Tak, buat muka kat mana? Korea, Buat muka Thailand? tak. Bukan. Ori. Original. Sempat ni kau menghina. Yang mana pernah kata kat dia biskut tu, tengok Faizah hari ni. Sekarang tengok. Sekarang dah jadi apa? Roti. Kuih. Suri Kuih muka. suci. Yang apa tu? Biskut suci tu. Kaya. Okey, kita nak try call dengan 2 orang artis ni. Yes, kita ada 2. Hari ni 2 ambil kau selebriti yang untuk bercerita mungkin pengalaman mereka
menjadi mangsa buli dan sebagainya, kita akan cuba untuk menghubungi Nana Shimi dulu. Dan kita nak orang kata menyelami lah perasaan mereka bila menjadi mangsa buli. Betul. Macam kecil pun sebenarnya aku tahu kau pun sering dibuli oleh kawan-kawan. Betul. Kan? Antara buli-bulinya Tak cukup besar. bukan tak cukup besar. Kenapa ni? Tak cukup tinggi. Yelah, tak cukup tinggi. Sama macam Zizi. Tapi ni kita borak dengan Zizi Kirana. Macam tu lah. Kan nak tanya aku ke? Tanya kau lah dulu. Tak habislah mengimbau Kau balik. rasa macam apa, orang kata sedih tak apabila ada yang cuba orang kata menyebut mengenai tinggi, rendah? Macam mana rasa tu? Rasa entahlah. Rasa terhina ke macam mana? terhina lah sebenarnya. Rasa terhina. Okey, dia pun macam rasa sedih. Kejap, Terkesan. kejap. Macam Izzat sendiri, kalau orang sebut pasal ketinggian, Izzat rasa terhina tak? Kita tak terkesan. Kalau orang cakap kita buruk, sebenarnya kita yakin ada lagi yang lebih buruk. So, kita macam, kita okey je yakin pada diri sendiri. Tak kisahlah. Kita kena yakin yang penting. Betul juga kan? Kalau cakap buruk, ada lagi buruk. Betul. Tak adalah kita yang paling Kadang-kadang buruk sebenarnya. orang yang cakap buruk tu dia lagi buruk. Apa? Betul. Lagi tengah on the way. Sebenarnya kita nak call dulu artis tu, orang kata setiap orang ada pengalaman lah. Betul. Setiap orang sebenarnya. Karami sendiri ada ke? Mungkin tukar rambut hari ni orang kata Tak, Alhamdulillah Macam saya Kim dikurniakan Tae Hyun ke kawan-kawan yang semua memuji. Walaupun kadang pujian dia tu, Pedas. kita tahu hina. Betul. Eloklah, cantiklah rambut kau. Kita tahu dia hina. Tapi kita ambil dari sudut positif. Kalau kita nak fikir cakap orang, sampai bila pun kita tak akan berjaya. Tapi Betul tak? bercerita tentang hina-menghina ni, macam kalau kita dengan kawan mate kita, kawan mate ni hina depan, belakang dia puji kita. Dia macam tu. Kadang bergurau-gurau yang gelikan hati. So, tak apalah kan. Dia tak ada sampai tahap menghina yang teruk-teruk sampai memainkan warna kulit dan sebagainya. Itu dah masuk kepada rasis dah. Betul. Orang kata setiap orang akan ada dihina lah, akan apa ni orang kata diperkata-katakan. Tapi macam cara kita sendiri orang kata membawa apa? Betul. Benda Allah tu positif ke, negatif ke kan? Betul. Tapi kalau dengan kawan baik ni lain tau. Dia kalau diorang hina kita pun kita tak ambil peduli sangat sebab kita dah macam-macam benda dah lalui dengan dia kan. So kita faham dia. Okay. Tapi kalau dengan orang lain tu macam yang tak berapa rapat tu macam kau faham macam tu. Lain-lain punya persepsi kan. Okey, kita nak umumkan pemenang. Kita dah ada pemenang untuk sebut 4 orang nama pengacara M-Star Live Plus hari ini, dan kita ada pemenangnya di sini, namanya Mawar Aini. Yeay, tahniah kepada Mawar Aini. Yeay, tahniah. Dapat ni 2 set. Satu set RM1,000 bernilai RM1,000 dan juga tiket daripada Legoland Malaysia. Legoland Malaysia Resort. Yes, tahniah. So Mawar Aini, enjoy your trip Your nanti. holiday with your ke family. Legoland Johor. Yes. Boleh lagi menang kan? Boleh. Lagi kita 2. sedang menunggu Nana Shimi untuk join kita punya conversation. Tak apa, boleh sama-sama borak. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Kita sebut soalan dulu lah sebab kita nak cari pemenang pun. Okey, mungkin Izzat boleh bacakan soalan kita nombor 8 tadi tu. Mungkin Izzat boleh baca nombor 8 ni. Okey, apakah soalannya Izzat? Sebab kita kesianlah Izzat tak cakap pun hari ni. Okey. Mana soalannya? Ni. Bila Legoland dibuka kembali selepas PKP? Bila tu? Bila tu? Susah kan? Jangan sebut. Kita nak Waterpark dia ada 2 tarikh sebenarnya. Satu yang memang buka separuh, satu lagi yang satu buka tu sepenuhnya. satu hari bulan 7 hari ni buka sepenuhnya lah hari ni. Hari ni sepenuhnya. Yang sebelumnya berapa hari bulan? So bila tu sana sebenarnya susah. So kalau korang tahu bilakah Legoland dibuka, boleh jawab sekarang. Yes. Soalan susah ni, aku pun pening juga nak Google kejap. Mungkin ada jawapan. Korang terus komen ni sebab kita nak bagi hadiah ni 25 Jun. Salah 25 Jun. Salah 25 Jun. Betul ke? Komen lagi. Komen. Nak 2 tarikh. Ya, betul. 2 tarikh. 25 dengan berapa tadi? Nak 2 tarikh. Aku pakai main sebut je salah kan. Izzat, macam Izzat kan, kalau dapat peluang-peluang macam ni, Izzat nak bawa siapa? Kita rasa macam nak bawa mak ayah kita lah kan. Bagusnya. Yalah, nak bawa siapa lagi, memang tu je yang ada. Tak ada orang lagi, orang kata kan, orang rumah pun tak ada lagi kan. Jadi dengan family lah. Betul. Macam Karami sendiri nak bawa siapa? Bawa Macam peminat saya, ke 3 orang? Kita ada kawan-kawan, mungkin kita akan bawa kawan-kawan ke kan, family ke kan. Macam Faizah, Sama lah macam Izzat nak bawa family lah. 25 ni free tak? 25 berapa tarikh? 25 hari bulan 6.
ni ke lepas? 20 bodoh juga yang tanya aku soalan ni. Okey. 25 Jun hari tu buat apa? Kerja biasa. Ya, kerja ke? biasa. Tapi nampak gambar dekat Legoland. Ya ke? Alamak. Bukan pergi masa perasmian pembukaan Kan ke? lah tu. Alah. Oh, baru mana dah buka lah 25 tu? Dah buka dah 25 tu, dah penuh dah orang main air. Oh. Air belum boleh main lagi. Dah penuh dah orang kat dalam tu. Nak tengok Legoland. Nak naik ride semua. Macam tu. Jadi soalannya senang je sebenarnya kan. Kita dah ada bagi jawapan dah. Bagi dekat jawapan, situ. okey tak apa. Nanti once kita dapat Nanashimi, kita akan teruskan dengan agenda kita bertanya tentang isu bully, isu tertekan dan sebagainya. Kita sedang cuba lagi call Nanashimi. Yes, kita dah dapat. Kita nak teruskan ke apa? Kita dah connected dengan Nanashimi. Hai Nana. Hai. Thank you so much. Okey, dalam dapat ke? Okey. Okay. Nanashimi, thank you kerana sudi join live Facebook M-Star Plus hari ini. Nana, tadi kita ada berborak tentang selebriti yang mungkin baru-baru ini ada berkongsi tentang isu mungkin tertekan dan sebagainya dalam industri ini, dan Nana sendiri ada berkongsi dengan kita. Jadi mungkin apa yang Nanashimi boleh kongsikan tentang mengawal rasa tertekan ni, Nanashimi? Okay, I would like untuk minta permission dekat audience M-Star, also dengan pihak M-Star untuk nanti berkongsi ataupun bertutur dengan bahasa yang mungkin sedikit rojak, tapi niatnya untuk tak ada mengelak perkataan kan. But apa yang Nana boleh share is that it's not easy. It's not easy, and also how Nana nak overcome benda tu also bukan overnight punya benda. Maksudnya we don't just sleep and the next day kita akan rasa okay. Mungkin ada orang dia punya jangka masa untuk dapat adapt benda tu cepat sikit, tapi mungkin ada orang ambil masa sikit dan benda tu it's okay. So macam itulah cara Nana macam feel that it's okay. So Nana, macam perkongsian Nanashimi sendiri, daripada introvert kepada extrovert, daripada seorang yang pendiam kepada seorang yang ekstra bercakap. Macam mana nak jadi macam tu agak Nanashimi bagi Nanashimi sendiri? Also bukan benda yang mudah sebab memang Nana dari kecil, maksudnya benda tu dari nature kita memang pendiam sikit, tapi disebabkan atas urusan kerja I would say, so I have to learn, okay, kena belajar juga untuk jadi someone yang extrovert atas urusan kerja macam tu. So ketika ini macam mana Nanashimi? Ketika ini macam mana Nanashimi rasakan? Ketika ini still boleh manage lah. Okay. I feel that it's fun, and as long as kita boleh kawal lah benda tu, jangan sampai benda tu makan diri, sudah macam tu. Bercerita tentang makan diri, Nanashimi, sewaktu dahulu masa keluar dengan single pertama, ada sampai tahap macam memakan diri tak? Rasa apabila muncul rasa tertekan sebegini, Nana? Secara jujurnya tak ada, Nana tak ada pun rasa tertekan yang diperkatakan dalam industri tu, tak ada lagi, belum lagi rasa macam tu. Cuma towards dah beberapa tahun lepas tu the journey jadi macam lagi intense sebab kita dah come to a position yang kita aware that kita ada platform yang sepatutnya digunakan untuk cara yang like sebaik mungkin, gunakan platform secara sebaik mungkin, and also it's our responsibility juga lain, tapi Nana menganggap benda ni as my responsibility untuk influence people as much as I can, macam tu. Bagi Nana selesa berkongsi dengan individu lain ataupun pendam je seorang diri bila rasa sebegitu, rasa tertekan? Nana selesa pendam. Sebenarnya memang dengan orang lain memang tak ada kongsi langsung. Orang cakap curhat mungkin buah perasaan. Jarang. Even bila ada artikel yang dikeluarkan tu, kawan-kawan lama ataupun family members bertanya, really, like, ya ke you pernah ni? So sebenarnya benda tu bukannya kita tak nak share ke, rasa kurang selesa nak share ke. It's not really about that. It's more to like tak pernah terfikir pun nak share benda tu. So tak adalah Nana menganggap benda tu as macam it's a problem, so I should not share it to anybody. Tak. Cuma benda tu datang naturally yang memang tak terfikir pun untuk share macam tu.
Okey, akhir kata Nana Shimi, apa yang mungkin nak sampaikan kepada mereka di luar sana yang mungkin mengalami situasi yang mungkin sama dengan Nana Shimi? Okay, apa yang Nana boleh kongsikan is that kalau you guys also experience benda yang sama, I want to let you know that it's okay, and also learn, adapt, terima, acknowledge emotions tu datang, jangan be in denial, and ikhlaskan, because it's part of growing up to be a better version of yourself. So it's okay that jangan menganggap benda ni satu masalah, jangan menganggap benda ni macam you're an outcast, you are abnormal. Tak, actually everybody lalui benda ni, tapi mungkin lain orang lain cara dan lain orang lain ujian. So yeah. Yang penting this is not the end, betul tak? Yes, even my late mom, arwah mak pun selalu cakap not the end of the world. So itulah sebaik-baiknya. So thank you so much Nana Shimi atas perkongsian anda dengan M-Star hari ini. So nanti apa-apa kita akan kontak Nana Shimi. Thank you so much Nana Shimi. Okay, thank you. Assalamualaikum. Salam. Bye. Bye. Cantik orangnya. Manis. Macam Nana Shimi lah. Macam Shimi. Macam Karami. Dan pemenang, yes! Kita ada pemenang tadi. Soalan kita apa tadi? Bila dibuka Bila dibuka. Jawapan dia 25 Jun dan 1 Julai. Dan kita ada pemenang. Saya nak sebut nama pemenang. Korang bersedia Sedia? Jeng. Nur Syahira Ilahi. Tahniah Nur Syahira Ilahi. Ini menjadi milik nak anda. satu? Ini menjadi milik anda. Dan juga tiket boleh bawa anak-anak, boleh bawa kawan, boleh bawa family. Dan kita nak kita nak beri satu lagi hadiah. Okey. Memuncak. Kita nak orang kata macam apa orang kata bagi je. Ambil. Pergilah. Dan soalan kita yang kelima ni paling senang. Sebab dia tak soalan pun. Dia seperti satu tugasan mudah yang korang kena buat lah. Dia punya mudahnya tu, korang hanya perlu komen I love M-Star. Banyak dekat komen. Spam banyak-banyak. Hari ni kita tak marah spam. Dan nanti kita akan pilih siapa yang paling banyak gila komen dekat situ. I love M-Star. I love M-Star. Banyak sampai orang kata ibaratnya komen-komen lain tu hilang. I love M-Star. Komen. Copy paste. Dan mungkin korang akan jadi pemenang yang kelima. Kita tengok kat sini dah ada yang cuba. Korang type I love M-Star banyak sampai naik atas dan kita akan terus ambil seorang pemenang. Tak menang siap, kita dah komen. Tak menang memang tak tahulah. Mungkin sekarang ni orang kata dia tak menguji akal dah, tapi menguji tangan korang. Kalau korang laju type, korang akan menang. Tak apa kata suruh dia tulis I love M-Star tu 20 ni tanpa ada orang lain masuk. 20 kali komen. Susahlah pula macam tu. Takkan nak bagi benda mudah. Tak apalah, kita tengok macam mana kita nak pilih pemenang sekejap lagi. Kita akan komen-komen. Kita ada siapa tu? Kita ada kesayangan siang. Apa khabar, Ba? Khabar baik. Nampak aku tak? Nampak Karami. Hai. Kita nak cerita pasal isu apa? Boleh kita masuk ke Skype? Boleh, okey. Thank you Zizi. Isu yang sama juga. Kerana sudi luangkan sedikit masa dengan kami hari ini Zizi. Sebenarnya Zizi, tadi kita borak-borak tentang luahan beberapa selebriti ataupun individu yang mungkin terkait dengan kisah pernah dibuli, pernah menjadi mangsa macam apa kena pinggir terpinggir, mangsa dihina betul, lepas tu mengalami kemurungan dan sebagainya. Kebetulan pula semalam Zizi sendiri ada kongsi dulu masa sekolah pernah orang AJ orang cakap apa? Jongang pendek. Hitam pendek. Jongang hitam pendek. Lagi. Tu je lah. Tapi sekarang cantik Tapi yang pendek tu kita pun merasai benda yang sama lah sebenarnya. Kan? Zizi mungkin boleh kongsikan pengalaman tu Zizi. Okey, dia bermula masa saya masuk sekolah menengah Form 1. So bila dah Form 1 tu kan kita jumpa banyak kakak-kakak senior dekat dalam sekolah. So banyaklah macam yang perli-perli macam rabbit macam tu, gigi Arnab kan. Lepas tu ada yang macam pendek sampai diorang panggil gelaran apa tahu? Pindik. Nurfazila pindik. Tak, yang kata tu cantik ke tak? Biasalah tipikal perempuan-perempuan bimbo.
Kemudian Zizi, macam mana Zizi overcome perkara itu? Kadang-kadang menyakitkan hati. Memang menyakitkan hati. Jadi masa form 1 dengan form 2 tu sebab kita masih baru, belum biasa lagi. Tapi bila form 2 tu saya dah macam ada kawan sikit, dah ada geng-geng sikit. Tapi saya berkawan dengan lelaki sebab orang yang suka mengata tu banyak memang jenis yang pandang atas bawah macam tu. Aku memang hitam dulu masa sekolah sebab kerja aku berjemur je. Jadi bila start form 3 barulah aku rasa macam okey aku dah aku tak boleh diam diri. Bukan cantik lah. Ke dah pandai make up? Tak, aku tak waktu sekolah. Zizi tak make up lah. Sebab aku macam lelaki so tak ni. Okey. Tak biasa. Dia dah form 3 tu dapat ada kekuatan tiba-tiba. Aku dengar je orang tu mengutuk aku. Memang habis lah. Aku jumpa dia dekat. Tengok dia jumpa kat luar sekolah. Okey, ini satu benda yang baru ni. Apa Zizi buat kat dia orang? Gaduh. Kita meeting lah. Kita borak. Macam apa benda yang kau tak puas hati sebenarnya. Macam tu, borak lah. Something Zizi. Something Karimi cakap. Okey, persoalannya Zizi Kirana. Ada tak adegan tarik-menarik rambut? Ada. Tarik tudung. Ada. Ada, Karami. Ada. Ada. Aku pernah. So, siapa menang? Aku menang. Aku seret orang tu dekat phone tu dekat koridor sekolah. Uish. Seret muka ke? Aku tarik tudung dia. Kau sini kau. Nasib kau baik bah. Time tu tak ada viral-viral lagi. Nasib. Tapi lepas tu, ialah seperti biasa kalau budak nakal nanti akan diminta Nur Fazila untuk datang ke bilik disiplin sekarang juga. Tapi selepas dah bertindak macam tu, dah tak ada dah berani nak bully-bully, nak ambil kesempatan. Apa semua dah tak berani dah. Sebab yang suka membuli ni sebenarnya diorang macam aku rasa diorang ada masalah sakit jiwa kot. Okay. Macam jenis yang tak puas hati dengan orang. Padahal dia tak puas hati dengan diri dia. Tapi dia lepaskan dekat orang. So dia macam betul rasanya. Tak, rasanya sebab Zizi cantik sangat kot. Walaupun dulu tak berapa nak cerah. Tak lah. Aku dulu macam lelaki lah kecil. Dengar ke? Okey, Zizi, itu bercerita tentang sekolah. Di awal kemunculan dalam industri, ada tak menerima benda yang sebegitu rupa, Zizi? Kalau awal kemunculan tu, tak ada. Tapi bila ada macam yang dah beberapa tahun yang lepas tu, adalah mula membandingkan. Alah, Zizi Kirana tu, muka tu. Dulu lain je muka, gigi jongang je, hitam ni semua. Sekarang dah putih dah semua macam, oh my god. Kau tengok hidung aku ni hidung plastik ke? Ada kena tanam ke hidung aku ni pipi aku ni ada cucuk jam. Nampak tak secara live Zizi dah tunjuk muka tak ada apa-apa Memang tak ada buat tak Zizi. Ada. Muka aku tak ada buat kecuali gigi aku je pakai braces. Nampak tak rasanya braces bukannya benda yang pelik-pelik. Tapi Zizi, kenapa masa sekolah tu kalau pendek orang macam hina padahal untuk perempuan rendah-rendah itulah yang cute orang kata. Sebab yang menghina tu adalah perempuan yang tinggi-tinggi. So dia orang rasa bangga kot. Okay, sekarang ni dia orang cantik tak? Tak tahulah. Dah tak dapat dikesan dah. Tapi adalah dalam 2-3 orang aku ada pernah DM aku dekat Facebook macam tanya khabar apa semua. So aku tengok macam pernah kenal budak ni. Macam pernah tarik rambut dia. Tapi macam terjadi mak-mak kan. Sempat beli. Tapi betul lah Zizi, bila kita dapat orang cakap kata-kata cacian tambah-tambah lagi macam fizikal macam saya sendiri dulu. Ini perkongsian perkongsian kita. Masa saya darjah 1 tak silap, saya ada seorang senior yang darjah 5 time tu. Dia pernah tampar saya sebab berebut kerusi tau dekat padang sekolah. And then saya dengan tanpa berfikir panjang tumbuk muka dia sampai hidung dia berdarah. Oh, ya ke? Saya tumbuk berdarah. Ya. Sebab dia pandang rendah kita. Sebab dah tak tahan kan. Dia pandang rendah ke dia panggil rendah? Walaupun sampai sekarang saya rendah, tapi dah jadi kejadian macam ni, betul? Dah Tuhan jadikan macam
Tuhan jadikan Betul. masing-masing tu ada kekurangan dan kelebihan dia. Kenapa kau nak pertikaikan? Tu yang aku Betul. panas tu, aku pergi lempang budak tu, aku tarik dia, seret dia dekat koridor tu. Orang lupa kan sebenarnya Kan? wajah macam kita ni nampak macam still nampak macam umur 20 tahun. Baru 19 tahun. Kan? Dia tak tahu ke? Yang kecil ni comel. Alah lagi. Okey, rasanya itu saja Zizi Kirana. Terima kasih kerana Okey, berkongsi, luangkan sedikit masa dengan kita atas Ya, topik ini. nak bagi pesanan je dekat okey. semua yang di luar sana. Kalau ada orang bully ke atau hina ke apa, tak perlu apa orang cakap, tak perlu rasa down, tak perlu rasa kecil, rasa macam tak nak keluar, takut berjumpa dengan orang, tak perlu. Sebab Tuhan tu jadikan kita, ada sebabnya kenapa dijadikan macam tu. So, redha aje. Redha je, Kalau orang betul. kecam lagi sampai lebam. Okey, boleh jalan sikit lagu boleh jalan bla bla bla. Okey. Ciao. Macam mana? Boleh jalan, ciao. Okey, thank you so much Zizi. Thank you for your Thank you, time. kecil. Thank you. Bye-bye. Bye. Love you guys. So much. Bye. Thank you Bye. kesayangan. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Itu dia. Okey, itu dia pengalaman dia masa zaman sekolah dulu kan. Itu dia. Yes. Orang kata setiap orang pengalaman tu berbeza lah. Mungkin ada orang yang Betul. dikecam, ada orang yang menjadi orang yang mengecam, ada orang yang membuli, Betul, yang betul. dibuli. Betul. Tapi bila kita dah masuk satu fasa usia yang lebih dewasa, Yang nak kita matang, mula matang. I don't care. IDGAF orang kata Apa tu? singkatannya. Itu cari sini lah. Tak boleh sebut. Google lah sendiri. Okey. Ah. Biasalah kita ni nampak. Sekarang dia minyak muka orang tengok urban. ni, komen tak berhenti daripada tadi ni. Oh, jadi tak boleh tahu ke pemenang? Siapa Macam mana pemenang? pilih? Kalau tu. dah laju sangat, kita kena tunggu dulu sampai dia slow. Oh, Macam tu. Nak kira lah. Nak Jadi kita akan umumkan nantilah kot. dengan cerita sampai ni kena block Oh, dia sampai kena block. sebab share banyak sangat. Alhamdulillah. Tak apa. Semua Mungkin kena kita akan hari ni. pilih pemenang ni kejap lagi. Kejap lagi. Saya akan suruh kecil Untuk- kira satu. Ada pensel lah saya nak kira satu-satu ni. Kira satu-satu. Apa-apa pun banyak orang kata input yang kita terima hari ni dan yang paling menarik mengenai isu buli ni. Sebab Betul. isu buli ni tak akan berakhir. Betul. Bila-bila pun akan ada isu buli ni. Betul. Dan bila kita dah dewasa ni macam kita kurang sikit dibuli kan sekarang. Kita Rasalah. dia macam kau memberontak. Oh, memberontak. Dia macam kadang-kadang kita tak adalah marah-marah tapi ada satu tahap ni kita meletup juga macam tu. Tapi dulu kan Luar zaman perasaan. sekolah buli yang paling popular ada buli nama bapa. Nama bapak, nama Kan? mak. Betul. Bapa engkau ni dia cakap. Bapa engkau ni Tapi disebut benda tu nama. sensitif tau. Terus rasa meletup. Tapi sekarang ni kalau orang sebutlah nama bapa engkau Roslan, nama bapa engkau Mat. Kita dah tak ada rasa. Mungkin zaman sekarang dia berubah dah. Follower kau 30 Oh, je. iya ke? Kan zaman sekarang ni ada social media. 30 Hindunya. TikTok engkau tak ada orang tengok. Dia Tak cakap. ada view. Aku viral. TikTok kau ada ke orang tengok? Macam tu kan? TikTok kau ada ke orang tengok? Ada. Ada. 5,000 satu post. Wow. Boleh buat review. Kau TikTok? TikTok kita tak ada. Tak payah sekolah lah kau. TikTok tak ada orang tengok. Dia macam tu. Macam tu. Aku dengar aku sakit hati ni. Rasa Macam ke mana kalau pukul? follower sikit? Nak pukul kejap lagi. Mungkin kalau macam kau sekolah kan, dia buka kawan ni kan. 2 orang je like gambar kau kat IG. Hina lah kau ni. Rupa tak ada. Macam tu. Mungkin tu style barulah. Pun boleh membawa kepada masalah lain pula. Kita rasa tertekan sebab kenapa Tak ada orang tu followers, like sebanyak, kita tak ada pun satu Tak penting, penyakit. tak penting. Semua tu tak penting. Betul. Itu semua duniawi. Yalah. Ratus-ratus ribu tak peduli tentang kau. Sebenarnya rakan ataupun family yang rapat yang sebenarnya lebih Betul. berat pasal kita. Mungkin- Faizal kena beli? Itulah yang biskut tu lah. Biskut lah, lupa lah tadi fokus ni tadi. Dia memang biskut je dari kecil. Biskut je. Biskut. Jujur ada Sekarang dah cerita apa? biskut. Entahlah. Cheesecake. Macam-macam lah. Tak Cheese, kisahlah burn apa dia. cheesecake tu lah. Tak payah cakap Yang viral tu. Tak, burn cheesecake tu viral lah. Guru makan. Tapi orang kata apa ni, isu buli ni Borak lah aku nak kira. memang sentiasa lah kan, ada di mana-mana saja. Macam mana cara kita sendiri yang untuk mengawal perasaan itu. Jangan sampai kita rasa tertekan, sampai kita rasa nak bunuh diri lah, kita rasa macam dunia ni bukan untuk kita lagi. Sebab ialah isu buli kan. Betul. Memang takkan berakhir. Sekarang ni aku dah kira dah dapat ni. Okey, Siapa siapa Nama nak dia. keluar? Okey, untuk orang yang banyak sharer. Okey. Aku eja nama dia kot bagi ni nervous sikit. SAKIRAISMAIL. Sakira Ismail. Yes. Tadi kepada Sakira Ismail. Dapat set Lego. Yes, kalau korang tengok dekat phone ni, saya tengah tengok live ni sekarang ni. Sakira Ismail antara Tengok muka memang dia saja. Seperti yang dijanjikan, Sakira Ismail pemenang hadiah keempat. Betul keempat? Kelima ke empat? Kelima. Hadiah kelima, hadiah terakhir kita dah habis. Ini untuk Sakira Ismail.
Nanti tolong PM kita detail penuh awak. Awaklah pemenang Dan untuk saya pun set ada dinner juga $1,000 tiket ni, tapi saya tak tahu nak ajak siapa. Lagi 4 orang. Mungkin Lagi korang boleh 3. DM aku sendiri lah Lagi kot. 3. Sempat promosi dia. Boleh lah yang cantik Boleh tu follow pula. dekat IG Karami Hashim. Kemudian kita boleh pergi Legoland. Tak tahu Tetap lah. promo kan. Kalau nak makan-makan boleh follow kecil. Yes. Apa kita nak ucapkan terima kasih kepada anda yang Yes. sudi meluangkan masa selama 1 jam bersama dengan kita Saya kira di saya M-Star apa? Live Plus. Dan insya-Allah kita jumpa lagi minggu depan dengan Thank you so much. mungkin hadiah-hadiah yang lebih menarik lagi. Yes, betul. mungkin Yang kita lagi akan bernilai kadang-kadang mungkin kita bagi rumah ke, bagi kereta. Kita mana tahu Who kan? knows? Betul tiba-tiba ada kita Kau nak ingat bagi kita rumah. apa? Boleh menang pengacara ke. Rumah Legoland ke? Kita mana tahu rumah juga Dinner kan? bersama Karami Hashim. Dinner bersama tu kan? Why not? Jadi pastikan anda terus stay setiap hari Rabu pukul 3.30 minit petang. Dan So, jumpa minggu depan. Thank you so much guys kerana share, like dan komen. Jangan lupa follow kita dekat Instagram, subscribe kita di YouTube dan juga follow kita di Instagram. Dah. Follow kita di Twitter. Telegram pun ada kita di channel. Nanti buka je IG kita ada link ni. Okay? Thank you so much guys. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. how you like that? How you like Ui, best ni. that? Macam mana how you like that tu? How you like that? Wow.